Baik, sesat atau insiden lain yang tidak diingini boleh dielak sekiranya diri dipersiap dengan pengetahuan dan kelengkapan sebelum memulakan pendakian. Ya, tetapi satu aspek yang mungkin sering dilupakan ketika melakukan aktiviti begini, terutama membabitkan hutan atau laut, iaitu adab atau tata susila. Selain persediaan biasa seperti persiapan mental dan fizikal, pakaian, peralatan dan barangan penting juga perlu lengkap sebelum memulakan aktiviti. Lepas tu, pastikan barang-barang untuk mendaki itu cukup. Walaupun kita dah banyak kali mendaki ke satu tempat ke apa, kita mesti adakan persiapan dari segi air, makanan, tu pentinglah. Sebab kita tak boleh jangka apa yang akan berlaku pada diri kita. Dan sekarang ni, kalau ikutkan masa kini, handphone pun sangat penting kan untuk dihubungi, kena bawa jugalah. Juga buat sikit latihan untuk meregangkan fizikal kita kan, senaman sikit untuk kita mulakan perjalanan. Lepas tu berjalan dalam kumpulan, jangan seorang-seorang, ada kumpulan at least kawan kita bersama kita lah. Dan jangan berpisah terlalu jauh. Naik sama, turun pun sama. Sekiranya kawan kita terlalu excited nak panjat dulu ke apa, kalau boleh suruh tunggu kan. Kita naik sekali, turun sekali. Sekurang-kurangnya kalau berlaku kesesatan, kita boleh menghubungi pihak-pihak tertentu kan. Dan bila kita dalam grup sekalipun kita sesat, sekurang-kurangnya 2-3 orang boleh tunggu dan selebihnya boleh mencari ikhtiar untuk mendapatkan pertolongan. Tidak harus diketepikan adalah adab ketika memasuki kawasan yang asing. Tegas Saleh, kewujudan alam gaib perlu diyakini dan ia perlu dihormati sama seperti hidupan lain, seperti mana budaya orang kita dan ajaran Islam. Dia tak kira orang baru ke orang lama, bila kita masuk tempat yang kita tak pernah pergi atau kita biasa pergi, kena bagi salam lah. Salam tu tak bagi salam pun sekurang-kurangnya kita pernah berdoa lah. Apa-apa niat kita kan, maknanya ada adab. Nak mendaki tu, macam kita pergi tempat orang kan, macam mana kan orang terbiasa kita buat bising dan sebagainya, tak elok lah. Sebab mana-mana bukit atau gunung atau mana tempat di air terjun dan sebagainya, mesti ada penghuni gaib. Kita sebagai orang Islam pun percaya kan dengan kewujudan tu. Jadi kalau boleh tu perhalusilah kita punya tujuan nak pergi satu tempat tu, mulakan dengan adab yang baik. Macam kalau boleh dalam satu kumpulan tu kita buat sikit taklimat lah. Taklimat tentang bukit tu macam mana sebagainya, kita plan kita punya perancangan. Dan kalau boleh mendaki, kalau untuk yang first time lah, janganlah terlalu lewat petang. Kalau boleh turun pada bukit tu sebelum pukul 6.30 petang lah. Jadi kalau boleh turun segeralah sebab waktu maghrib ni macam-macam boleh berlaku kan. Sebab first time. Kalau boleh nak mendaki pun dalam kumpulan, biarlah waktu pagi. Bila waktu pagi kalau berlaku apa-apa pun kita ada ruang masa yang panjang. Dan sebagainya lah. Dan yang penting dalam setiap gerak laku, kita perlu sentiasa sedar diri, sedar ruang dan sedar masa. Tidak kisahlah apa sahaja aktiviti yang kita jalankan sekalipun, setiap aspek perlu diambil kira. Dari persiapan mental dan juga fizikal, persiapan kelengkapan dan juga pakaian, keselamatan dan juga paling penting, tata susila kita semasa menjalankan aktiviti tersebut. Segala usaha telah dibuat dan apa yang berlaku kemudian, kehendak dia. Isra Khalid untuk Hari Ini 8, Astro Awani.